Dan insyaAllah malam ni kita akan masuk pada tajuk yang ke-25 dalam kitab 40 hadis Ada Orang Mukmin Allah punya cermin ini, iaitu adab mendidik anak. Adab mendidik anak pada muka surat 182. Muka surat 182. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Adam Haddatsana Ibnu Abi Dhib an Az-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jada'a. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zabi daripada Az-Zuhri, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kamu melihat ada cacat padanya? Muttafaqun alaih. Nanti riwayat Al-Bukhari hadis yang ke-1385 dan Muslim hadis yang ke-4803. Pengenalannya, anak yang dilahirkan adalah anugerah ilahi dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Zuriat bukan sekadar penyambung warisan, malah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan berumah tangga sentiasa mengimpikan anak untuk menyerikan lagi rumah tangga mereka. Oleh itu, anak adalah amanah Allah SWT yang dipertanggungjawabkan kepada setiap ibu bapa untuk mendidik dan mengasuh mereka supaya menjadi insan yang berguna kelak. Ibu bapa harus tahu menilai kurniaan ini kerana ia adalah tuntutan Islam. Ibu bapa yang tidak faham dan tidak tahu menilai anugerah ini dan mengabaikan kewajipan mereka, tanggungjawab menjaga dan mendidik anak dianggap remeh. Kalau mak ayah dia tak faham tanggungjawab. Jadi malah hadis beritahu kita bahawasanya setiap ibu bapa itu mereka lah yang akan mencorakkan anak mereka, sama ada nak jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Yang disebutkan Yahudi, Nasrani, Majusi ini bukanlah bermakna mereka ni bertukar kepada agama Yahudi, tetapi cara hidup mereka sama macam perangai Yahudi. Ambil hak orang, declare dia punya. Boleh tak? Ada budak-budak panggil macam ni. Dia pergi mana-mana rumah orang ke kawan orang di sekolah pun baik. Dia ambil barang kawan tu, kemudian dia kata dia yang punya. Dengan penuh yakin dia pertahankan, ini dia punya ni. Kawan tu bagi tahu bukan, sebab kawan tu bukan jenis melawan. Jadinya dia bagi tahulah, kata bukan, ni dia punya ni. Dan tiada tulis nama tu. Sebiji panggil Yahudi tu. Menafikan bumi Palestin tu sebagai hak milik orang Islam. Padahal terang-terang dah tunjuk Palestin ni dulu tu memang dah ada negara dah pun. Siap ada mata wang sendiri, siap ada sekarang lapangan terbang, siap ada semua kemudahan, semua dah ada. Tak ada masalah pun sebelum tahun 1948.
elok dah, cantik, tak ada masalah. Tiba-tiba mari Yahudi mabuk ni kan. Ya. Datang pun bukan atas persetujuan orang Palestin. Dan datang atas British. Yang letakkan mereka kat situ. Ya, selepas peristiwa Holocaust, pembunuhan Nazi lah Jerman ke atas orang Yahudi ni, tinggal 70,000 orang ni. Ya, kesian punya hal lah bagi tumpang. Ya, ini boleh kata tak? Ni Yahudi punya perangai. Dan tengok yang keduanya, mak ayah juga mencorakkan anak itu menjadi Nasrani. Orang Nasrani sesat. Sesat. Buat ibadat pun sesat. Ya, buat dengan cara tak betul, dia tak nak belajar. Orang tegur tu, bila orang tegur cara dia ibadat tak betul, orang tak nak dengar. Ya, dia pertahankan inilah cara dia yang betul ni. Ya, sedangkan terang-terang Nabi Isa AS bagi tahu pada pengikut dia, kalau ada Nabi selepas aku, kau ikut dia. Ya, ikut Nabi. Aku ni Nabi terakhir dalam kalangan orang macam daripada kalangan orang Yahudi, kata Nabi Isa AS. Tapi kalau lepas aku ni akan ada seorang Nabi, maka kau kena ikut dia. Nabi Isa sendiri pun cakap macam tu, tak nak dengar juga. Nabi Nasrani ni, golongan yang sesat. Ya? Kemudian Majusi, menyembah api, kebendaan, sembah duit, kuasa, apa lagi barang yang boleh ni tak, apa saja, hingga mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim lah. Cari duit sampai abaikan ibadat. Jadinya bukanlah bermaksud hadis ini mak ayah dia yang tukarkan agama anak dia jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, bukan. Tetapi cara hidupnya itu. Ya. Sebab itulah daripada kecil lagi dah dididik tak. Sama dengan anak-anak Palestin ni tak. Ya. Tak sama dengan anak kita, cucu kita tak sama. Cucu kita ni jatuh sikit dah menangis dah. Tak? Dia orang tak ada kental. Ya, jiwanya semangat. Ya, sebab mereka dilahirkan, mereka tahu di mana bumi mereka dilahirkan. Mereka berpijak di bumi yang mana ni. Kita kena pertahankan bumi ni. Tak sama dengan anak kita, cucu kita tak sama. Semangatnya lain. Sebab tu kenapa Yahudi, Israel mensasarkan kanak-kanak supaya mereka nak hapuskan generasi. Bunuh orang tua tak guna dah. Orang tua ni memang confirm dia akan mati. Tak, kalau ikut yang, yalah, kalau ikut logik memang betul lah. Confirm dia akan mati. Tetapi yang muda-muda ni, kan, kita kena bantutkan generasi mereka ni. Sebab tu dia orang bunuh anak-anak. Dia bom hospital, dia bom apa semua ni tempat ni kan. Dia sekat bantuan apa semua ni. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kita jangan lupa sentiasa mendoakan. Ya, selalu kita doakan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca surah, surah apa dia? Al-Fil dalam Tarakai kan. Ya, doakan sekali surah Allah Ta'ala turunkan burung ababil supaya menghancurkan tentera-tentera Israel. Kita fokus pada tentera, seperti mana burung ababil fokus kepada tentera Abraha. Ya, itu kita fokuskan. Biar burung ababil ni turun, fokus hanya pada tentera dia saja. Sebab rakyat Yahudi, Israel pun mereka lari lah. Dia orang pun lari dolang tempat lain kan, dia orang pun nak selamat. Tapi tentera-tentera Israel ni, ya, seperti mana tentera Abraha dibunuh oleh burung ababil. Tapi penduduk Mekah selamat. Ya, penduduk Mekah selamat, tak ada apa masalah. Tapi tentera Abraha semua habis kasih licin. Ya, nak balik negeri pun tak sempat dah. Kan? Abraha pun mati kat tempat dia juga. Kan? Gitu sekali kita nak berdoa pada Allah Ta'ala itu. Kalau kita baca surah tu tak, kita hayati tak, kita gambarkan bahawasanya ya Allah tak turunkan burung ababil, ya, hapuskan tentera-tentera Israel. Ya, kalau kita nak bandingkan dari segi teknologi, memang kita takkan mampu melawan teknologi orang-orang Israel, Zionis ni. Tetapi berapa banyak dah ditunjukkan, Quran pun dah nukilkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak bukti yang tunjukkan bahawa pasukan yang kecil berjaya mengalahkan pasukan yang besar dengan biiznillah, dengan izin Allah. Itu je. Ya, kita yang nak bergantung pada teknologi memang tak ada lah tuan-tuan. Serah pada Allah Ta'ala. Ini peringkat kita serah pada Allah dah. Ya, nak bantu segi-segi apa pun tak boleh. Kat kewangan boleh bagilah. Boleh nak bantu sekat juzuk tu kan. Daripada doa pada Allah SWT. Sama juga seperti mana kata Ismail Hani. Ya, pimpin Hamas dia kata apa kan. Ya, tuan-tuan, kami perlukan doa tuan-tuan.
Ya, kami perlukan doa tuan-tuan. Tolong doakan kami cukup. Doakan kami, jangan putus dia. Doakan kami cukup supaya kami dapat lawan, halau Zionis ni keluar. Itu je. Doakan, kita banyakkan doakan. Ni cerita pasal tadi ni, didik anak. Sebab tu Yahudi pun cerdik. Ya, dia bunuh budak-budak ni supaya tidak ada generasi lagi. Biarkan orang tua-tua yang hidup. Kan? Tak apa, yang penting budak-budak ni semua mati. Dan juga ibu-ibu ni biar mati sebab tak boleh nak melahirkan lagi dah. Dah tak boleh nak mengandung lagi. Ya, jahat tak jahat. Kalau gentleman, tentera lawan tentera tu tak? Apa kaitan rakyat dengan dalam konflik ni? Ya, apa kaitan? Tak ada kena-mengena pun. Ya, tentera lawan tentera lah. Tapi bila mana ya yang Hamas menyerang tentera dia, menyerang tempat kawalan dia, tak? Halau balik orang Yahudi yang duduk dalam penempatan dia, halau balik keluar balik. Dia tempat aku, rumah aku. Halau balik keluar. Ya. Tapi Israel ni, Zionis dia sasarkan hospital. Masjid yang kita dengar hari tu lebur lah. Lebih kurang 48 buah masjid hancur. Yang ada dalam Gaza tu. Bukan masjid Malaysia je lah. Bukan masjid orang Malaysia derma sajalah. Itu memang dah lebur lah. Ada lebih kurang 48 masjid yang hancur. Dan juga tempat-tempat ni lah. Hospital, sekolah apa semua disasarkan. Rumah-rumah semua ni. Dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah SWT tentang mendidik anak ini dalam suratul Kahfi ayat yang ke-46. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maksudnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Wa khairun amala. Suratul Kahfi 46. Ya, harta anak-anak ni adalah perhiasan dunia. Allah Ta'ala beritahu. Hiasan, maksudnya hiasan ni kalau seorang wanita yang cantik pun takkan kekal cantiknya itu sampai tua tak. Kalau kita beli kereta baru hari ni pun dengan harga nilai mungkin lebih kurang 100,000 lebih, dalam tempoh 5 tahun takkan dapat dah 100,000 lebih. Takkan dapat dah lah. Jadinya benda tu kena kekal. Tetapi kata Allah Ta'ala, bagaimana kau nak kekalkan benda jadi benda yang baik bila mana gunakan benda-benda ni untuk tujuan yang baik-baik, dia ada nilai. Bawa kereta ke masjid, ke kuliah-kuliah dengan ceramah sini tak? Pergi dengar lah, mana-mana ada pengajian, rajin. Kita gunakan kenderaan kita tak? Dan juga, apa lagi sebut? Ya, iaitu anak-anak yang soleh. Kita didik dia jadi anak yang soleh. Kan? Kalau 10 orang anak yang soleh, kan? Kita senyum je dalam kubur. Tak ada masalah tak? Anak semua baik-baik sentiasa mendoakan mak bapak. Ini yang penting. Jadi kalau tidak, dia hanya akan menjadi hiasan dunia, anak-anak hanya akan menjadi tempat kita bermain sajalah, ya, tapi tidak membantu kita dalam kubur nanti. Jadi tak, tu rugi. Jadi Allah Ta'ala beritahu, jadikan nikmat yang kita dapat untuk tujuan yang baik dan dikira sebagai pahala. Apa saja nikmat kita gunakan, dapat tak? Gunakan untuk tujuan yang baik. Kenderaan ke, apa saja harta tak, ya, kewangan ke, apa sajalah. Jadi kita jadikan untuk tujuan yang baik, yang beri manfaat kepada masyarakat ataupun orang Islam, adalah ganjaran pahala yang disebut sebagai amal jariah. Ya, amal jariah ni amalan yang sentiasa mengalir walaupun kita dah hancur dalam bumi pun, tapi pahala tetap kita dapat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Hammad bin Salamah radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan hadis Nabi SAW yang bermaksud setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia berkata, menurut kami ini adalah perjanjian yang Allah SWT ambil saat mereka masih berada di tulang sulbi bapa-bapa mereka, iaitu saat Allah SWT berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala, ya betul, benar ya, bahkan ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Hadis riwayat Abu Daud
Ya, hadis ini bersatu hadis sahih. Keterangannya, pengertian didik ialah memelihara dan memberi latihan ajaran tuntutan daripada pimpinan serta akhlak dan kecerdasan fikiran. Anak dididik dan dibentuk oleh 5 faktor. Ni kata didik dah. Didik dengan bela lain. Ya, bela ayam, bela kambing, bela lembu, bela itik. Kita hanya menjaga, ya, makan, minum, tempat tinggal, pastikan selamat. Aku dah bela pada anak kecil ni tiba dah besar esok, biar awak ngap, ataupun musang kepala hitam ngap. Jadi jaga, itu bela lah, kan? Sebab apa? Sebab kita nak ambil manfaat daripada benda yang kita bela lah, barang yang kita bela tadi. Ada manfaat dia, paling kurang dapat telurnya, dapat dagingnya, ya. Tetapi didik ini berbeza dengan bela tak? Ya, sebab didik ini kita bentuk dia, akhlaknya, perangainya jadi orang baik, supaya dia bukan memberi kita telur ataupun daging, tetapinya kita mengharapkan kebaikan yang dia buat itu mengalir pada kita. Dan benda tu bukan hanya di dunia, bawa pergi ke akhirat. Dengan didikan yang betul, dia dekat pada Allah SWT, maka kita pun selamat. Kita pun selamat. Sebab dia ada tanggungjawab di situ. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi. Kamu semua ni adalah pemimpin. Ayah pemimpin, suami pemimpin, pada keluarga kita. Maka akan dipersoalkan hari ini. Jadinya anak dididik dan dibentuk oleh 5 faktor. Pertamanya faktor ibu bapa. Ibu bapa yang baik akan sentiasa melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti anak-anak. Ini kerana ia akan beri kesan positif pada perkembangan dan tumbuhseraan anak-anak. Begitu bentuk asuhan ibu bapa yang betul adalah sebagai kunci paling kritikal dalam membentuk pribadi anak-anak. Berikutan, ia cenderung meninggalkan pengaruh dalam kehidupan anak-anak pada masa akan datang. Cabaran hari ini, ibu bapa nak mendidik anak, ya, cabaran dia apa? Gadget lah, tu yang terutamanya tak, kan? Sebab tu saya kata, kalau kita tak pantau, tuan-tuan, risau. Takut budak-budak ni dia memang dia dah, orang kata alignment dia memang lari terus. Sebab kita ingat, ya, orang Yahudi ni dia dah tahu dah, kalau kita isytiar perang jihad terhadap orang Islam, mereka akan bangun menentang. Ini yang baru lawan ni, Hamas bangun ni. Kemudian baru ni kata dengar apa dia? Yaman pun dah tolong kan. Tapi yang boleh lah kan. Itu tak banyak lagi dah. Kalau kita isytiar perang dia akan bangun. Tapi kita cara nak lemahkan dia macam mana? Masukkan dengan cara macam ni lah. Ya, masukkan unsur-unsur hiburan, permainan, kelayar. Supaya yang penting macam ni je. Kita nak target diorang tinggalkan Al-Quran, diorang tinggalkan solat cukup. Sebab dua benda ni cukup penting. Dua benda inilah enjin kepada hati orang-orang Islam. Ya, dua benda inilah enjin untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan perkenan doa Allah. Dua benda ni, ya. Jadi kita kena jauhkan mereka daripada benda ni. Tinggalkan solat, jauhkan Al-Quran dari mereka. Maka buatlah apa benda pun pada orang Islam, tak ada masalah. Dan sampai hari ini ada orang berfahaman bahawa, ya, menyokong Israel itu satu benda yang baik, kan? Macam mana kau boleh faham macam tu? Ada orang Melayu pun perangai macam tu pun sama tak? Dia boleh faham macam tu, kan? Dia sokong Israel pula, kan? Pening tu anak. Tapi sebab apa? Sebab dia tak baca sejarah sebelum, kan? Dapat sumber yang salah. Memang, ya. Hakikatnya semua rakyat seluruh dunia ni menentang Yahudi, tentang Israel semua. Amerika tu yang sokong pemimpin dia, rakyat tak sokong. Britain yang sokong Israel, pemimpin dia, rakyat tak sokong, kan? Pemimpin dia, ya. Mana-mana negara pun sama, kan? Sebab tu saya rasa bukan risau pun, kemungkinan kalau Amerika hantar tentera dia pun malas nak perang. Sebab apa? Anak bini sokong Palestin, bapa pentua aku sokong Palestin, bapa aku sokong Palestin, aku nak perang nak bunuh orang Palestin apa, kan? Ini kadang-kadang ini benda macam ni, kan? Pergi perang saja bawa senjata je lah, tembak angin, bagi kena nyanyi aku tak mati sudah, kan? Sama di Iraq pun sama benda macam ni berlaku. Ya, bila mana tentera Iraq ni, bila dah berlaku dah, bila Saddam pun dah jatuh,
Dan veteran-veteran tentera Amerika yang pergi ke Iraq dulu, mereka menyesal. Sebab kami telah diberi maklumat yang salah mengatakan Iraq ni ada nuklear dan ada apa semua. Kami masuk cari tak jumpa pun. Dan diorang campak pingat diorang tu dalam kolam ya. Dalam kolam besar lah. Buat satu perhimpunan, ya, diorang cakap kat situ, kami telah ditipu, telah diberi maklumat yang salah, dia ambil pingat dia, baling dalam tu. Ya. Jadi itu dia kata. Jadi boleh Amerika, Britain hantar tentera dia boleh lah. Tapi takkan nak perang tu saya kata kalau perlu berpadu pun tengok patut kena sini, tekan bagi sasar sikit lah, pergi jauh sikit. Tak, perang macam tu lah. Berbanding tentera Israel. Sebab diorang kena betul-betul berjuang. Sebab kalau kita kalah habislah kita kan. Tapi tentera Britain, tentera Amerika, aku balik, diriku balik. Risau apa ke tak? Itu je lah. Harap macam tu lah tuan-tuan lah. Doa-doa macam tu lah. Yang keduanya, cara didik anaknya dengan faktor N. Islam menggesa setiap ibu bapa mengambil berat aspek pentarbiahan atau pendidikan anak-anak. Imam Al-Ghazali ada berpesan, anak-anak adalah amanah atas ibu bapa. Jika sudah terbiasa dengan perkara kebaikan, anak itu akan membesar dalam kebaikan dan biasa dengannya. Sebaliknya, jika dibesarkan dalam suasana yang tidak baik dan dipersiakan seperti haiwan, menderitalah dia dan binasa. Kan? Kalau mak ayahnya seorang yang baik, insya-Allah anak-anak itu dibentuk dalam suasana yang baik, maka dia akan jadi baik. Seperti mana Rasulullah sebut tadi, seperti mana haiwan. Kalau lembu, dia akan melahirkan anak lembu. Kuda akan melahirkan anak kuda. Rasulullah bagi perumpamaan macam tu. Kan? Ya. Tapi kadang-kadang ada juga mak ayah tak baik, anak jadi orang baik. Nabi Ibrahim AS sendiri, mak ayah dia pun kafir. Dah lah kafir menentang lagi pula. Kan? Tapi anak dia Nabi. Kan? Jadi bukan apa, sebab bila anak itu dibesarkan dalam suasana yang tak baik, maka dia cuba mencari kebaikan. Betul ke apa yang dia orang buat ni, apa yang dia orang sembah ni betul ke? Maka dia mula membesarkan situ kan, Allah Ta'ala bagi dia petunjuk. Ya? Tapi ada juga mak ayah yang mana dah baik, anak pula jadi tak baik. Kenapa? Bukan salah mak ayah dah, mak ayah dah tak bertanggungjawab.